Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video ini kita masih dalam tajuk peratus, tetapi kali ini kita akan belajar berkaitan peratus dalam simpanan dan pelaburan. Apa kaitan peratus dengan simpanan dan pelaburan? Jom sama-sama kita belajar. Tonton hingga selesai ya. Sebelum kita mengira peratus dalam simpanan dan pelaburan, kita mulakan pelajaran terlebih dahulu dengan mengenali apa itu simpanan dan pelaburan. Saksikan paparan berikut. Simpanan ialah wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Pelaburan ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan seperti pembelian saham dan menjadi ahli koperasi. Kita teruskan pelajaran kita berkaitan peratus dalam simpanan dan pelaburan yang akan turut melibatkan pengiraan faedah dan dividen. Jom sama-sama kita belajar. Baiklah, kita teruskan pelajaran berkaitan peratus dalam simpanan dan pelaburan. Lihat contoh yang pertama, diberi Amri menyimpan RM600 di sebuah bank. Bank memberi faedah bagi simpanan sebanyak 2%. Hitung nilai faedah bagi simpanan itu dan jumlah wangnya selepas menerima faedah. Jika kita perhatikan di sini, terdapat satu terma atau perkataan iaitu faedah. Apa itu faedah? Faedah ialah sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang di bank. Kita kembali semula kepada soalan. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan faedah? Okey, kita selesaikan sama-sama. Okey, lihat kembali soalan. Diberi Amri menyimpan RM600 di sebuah bank. Okey, kemudian setelah Amri simpan di bank, bank memberi faedah. Okey, nampak perkataan faedah di sini. Bagi simpanan itu sebanyak 2%. Okey, lihat kembali maksud faedah. Faedah ialah sejumlah wang yang kita akan peroleh atas simpanan kita dekat bank tadi. Okey, sebenarnya faedahnya ialah duit tambahan hasil daripada simpanan kita. Maksudnya bank akan bagi duit tambahan setelah kita menyimpan di bank tersebut. Okey, jadi soalan, kita selesaikan ayat yang kedua ni terlebih dahulu. Okey, untuk membantu kita menjawab soalan yang seterusnya. Okey, ayat yang kedua tadi, bank memberi faedah simpanan sebanyak 2%. Jadi kita perlu cari apa? Ya, kita perlu selesaikan terlebih dahulu faedah. Kita perlu cari dulu faedah hasil simpanan tadi. Okey? Okey, kita selesaikan faedah terlebih dahulu Okey, kita tulis kat sini. Cikgu tulis sikit catatan kat sini, kita nak cari faedah. Sekarang kita cari faedah. Okey, diberi faedah yang akan diterima oleh Amri, bank akan beri sebanyak 2%. Jadi cikgu keluarkan 2%. Okey, 2% ni kita tukar dia kepada bentuk pecahan. Okey, macam sebelum-sebelum ni juga. Nampak je peratus ni ada 2%, kita tukar jadi bentuk pecahan. Okey, cikgu tukarkan Cikgu ambil 2% bersamaan dengan 2/100. Betul? Okey, nak kira faedah 2% ni daripada apa? Okey, daripada simpanan. Berapa yang Amri simpan di bank? Amri menyimpan RM600. Jadi cikgu darabkan. Darabkan dengan simpanan Amri iaitu RM600. Okey, jangan lupa tulis simbol RM sebab ini melibatkan nilai wang. Okey, cikgu ulang kembali Okey, faedah yang diberi oleh bank kepada Amri sebanyak 2%. Cikgu keluarkan faedah 2% bersamaan 2/100. Cikgu darabkan dengan simpanan Amri iaitu RM600. Tujuan kita buat ni untuk mendapatkan nilai faedah. Berapa yang Amri akan dapat. Okey, selesaikan seperti biasa. Kalau ada sifar, kita boleh potong dia.
Okey, potong sifar satu atas, satu di bawah. Ada lagi, kita boleh potong lagi. Potong satu lagi di atas dan potong satu lagi di bawah. Okey, kita lihat apa yang tinggal. Yang tinggal 2 darab RM6 sahaja. RM6. Jadi RM6 lah. Okey, kita terbalikkan. RM6 darab 2 ataupun 2 darab RM6. Sama je. Jadi cikgu ambil sini, tulis simbol RM. Okey, kemudian berapa ringgit tu? Ya, RM6 sahaja yang tinggal. Kemudian kita darabkan dengan berapa ni? Ya, 2. Okey, jadi sifar 2. 6 darab 2 kita akan dapat, ya, 12. Jangan lupa tulis simbol RM ya. Jadi hasilnya 2 darab RM6. Kita dapat RM12. Okey. Okey, seperti biasa. Per. Ada berapa di bawah ni? Ya, bawah tinggal 1 je. Okey. Jadi kita dah pernah belajar benda ni. RM12 per 1. Maksudnya RM12 bahagi 1 kita akan dapat, ya, hasilnya kembali iaitu 12 juga. Jadi RM12 lah. Okey, jadi lihat kat sini faedah hasil simpanan Amri tadi. Okey, Amri simpan RM600. Faedah yang Amri akan dapat, bank akan beri kepada Amri sebanyak RM12. Ini maksud dia. Okey, maksudnya Amri simpan 600. Kemudian bank beri wang tambahan kepada Amri hasil simpanan dia. Itu kita sebut sebagai faedah. Berapa Amri dapat wang tambahan dia? RM12. Okey, sambung. Soalan apa yang dia nak? Hitung nilai faedah bagi simpanan itu. Okey, kita lihat yang pertama dahulu Okey, soalan nak nilai faedah bagi simpanan itu. Sebenarnya kita dah pun selesaikan sebenarnya. Soalan yang pertama ni, hitung nilai faedah. Tengok, kita cari kat sini faedah ni. Okey, jadi nampak nilai faedah hasil simpanan itu ialah RM12. Jadi kita dah menjawab soalan yang pertama. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Dan jumlah wangnya. Okey, jumlah wangnya. Jumlah wang. Okey, kemudian selepas menerima faedah. Okey, jumlah wang, jumlah ialah hasil tambah. Selepas menerima faedah. Okey, kita tulis kat sini jumlah. Okey, yang pertama, selepas menerima faedah. Okey, mula-mula asalnya tadi Amri menyimpan berapa ringgit? Ya, RM600. Kita tulis kat sini. RM600. Betul. Okey, kemudian Amri menerima faedah. Siapa beri? Ya, pihak bank beri. Berapa ringgit pihak bank beri? Jadi Amri terima RM12. Jadi berapa jumlah wangnya selepas menerima faedah? Inilah dia yang kita nak cari ni. Amri simpan RM600. Kemudian Amri terima faedah RM12. Jadi hasil sekarang jumlah wang Amri terkumpul selepas menerima faedah ialah, kita tambahkan dia, dapat 2. Sini 1. Sini dapat 6. Betul Okey, jadi kita tulis kat sini simbol, jangan lupa RM. Jadi sekarang ni, jumlah wang yang Amri ada sekarang ni termasuk selepas menerima faedah, hasilnya sekarang ialah RM612. Jumlah selepas menerima faedah. Lihat contoh 2 berkaitan peratus dalam simpanan dan pelaburan. Diberi, pada bulan Mei, Encik Malik menerima cek bayaran sewa kedainya sebanyak RM2,400. Dia menyimpannya ke dalam bank dan mendapat faedah sebanyak 2% sebulan. Kira nilai faedah bagi simpanannya dan jumlah wangnya pada akhir bulan itu. Okey, kita selesaikan. Okey, kita lihat ayat pertama Ayat pertama, Encik Malik terima cek. Okey, sebanyak RM2,400. Okey, maksud sekarang ni Encik Malik ada RM2,400. Apa dia buat dengan nilai ni, duit ni? Okey, dia menyimpannya ke dalam bank. Okey, kemudian mendapat faedah sebanyak 2% sebulan. Okey, seperti biasa, ayat yang kedua ni membantu kita. Apa yang membantu kita dekat situ? Ya, dia menyimpan di dalam bank dan mendapat faedah. Di sini ada perkataan faedah. Faedah, jadi maksudnya Encik Malik akan menerima wang tambahan. Jadi kita perlu cari terlebih dahulu berapa faedah yang akan diterima oleh Encik Malik. Okey, kita kira faedah Okey, faedah
Berapa faedah yang akan diterima? Diberi dalam peratus, iaitu 2%. Kita tukarkan 2% menjadi 2/100 dalam bentuk pecahan. Kemudian, kita darabkan peratus ni, faedah yang ni, okey. Kita darabkan dengan berapa simpanannya. Okey, berapa simpanannya tadi? Ya, RM2,400. Kita darabkan. Okey. Jangan lupa simbol RM. Okey, kemudian 2,400 Jadi RM2,400 lah. Okey, faedah 2%, 2/100 kita darabkan dengan simpanan Encik Malik, iaitu RM2,400. Kita selesaikan. Okey, macam biasa potong sifar Potong atas, potong bawah. Boleh potong lagi, potong atas satu lagi, potong di bawah pun satu lagi. Jadi selesai, tak ada sifar dah. Okey, yang tinggal 2 darab dengan RM24 sahaja. Jadi 2 darab RM24 ataupun RM24 darab 2 sama je. Kita balikkan dia senang kita nak tulis ni. Jadi RM24 kita darabkan dengan 2. Okey, 2 darab 4, 4 darab 2 kita akan dapat 8. Okey, kemudian 2 darab 2, 4. Jadi tulis RM. Okey, kita dapat RM48. Jadi 2 darab RM24 hasilnya ialah RM48. Okey, jangan lupa per berapa? Bawah tinggal 1 saja. Jadi RM48 per 1, RM48 bahagi 1 hasilnya ya RM48 juga. Okey. RM48 ni merupakan faedah. Faedah yang diterima oleh Encik Malik hasil simpanannya di bank sebanyak RM2,400. Maksudnya, Encik Malik simpan RM2,400. Kemudian, bank beri duit tambahan. Faedah kepada Encik Malik. Berapa ringgit? RM48. Duit tambahan yang Encik Malik akan dapat lah. Hasil simpanan dia. Okey, kita lihat soalan. Apa soalan nak? Kira nilai faedah bagi simpanannya. Soalan yang pertama. Nilai faedah. Nilai faedah. Nilai faedah hasil simpanannya. Kita dah cari dah ni, nampak faedah ni. Nilai faedah kita dah dapat. Berapa yang akan diterima? RM48. Jadi dah selesai dah soalan yang pertama. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Dan jumlah. Nampak kat situ? Jumlah wangnya pada akhir bulan itu. Apa maksud jumlah wang? Jumlah wang maksudnya hasil simpanannya ditambahkan dengan faedah yang diterima. Kita cari jumlah. Okey, kita cari jumlah. Mula-mula Encik Malik simpan berapa ringgit? Ya, RM2,400. Okey. Kemudian, Encik Malik terima faedah hasil simpanan tadi. Berapa faedah yang diterima? Berapa faedah yang bank beri kepada Encik Malik? Berapa duit tambahan yang dia dapat? Ya, dia dapat RM48. Tulis kat belakang RM48. Susun elok-elok. Okey, jadi kita tambahkan dia. Okey, tambahkan saja. Okey, ulang balik Ini simpanan dia Encik Malik. Yang ini faedah yang Encik Malik terima. Duit tambahan yang bank beri. Okey, jadi kita dapat sifar tambah 8, 8. Sifar tambah 4, kita dapat 4. 4 dekat sini, kita turunkan ke bawah. 2 pun sama juga. Jadi tulis simbol RM. Jadi, jumlah wang Encik Malik pada akhir bulan keseluruhannya ialah RM2,448. Hasil simpanan dia. Kemudian diterima pula lagi dekat sini. Ya, faedah yang bank beri. Jadi, inilah jumlahnya. RM2,448. Lihat contoh yang ketiga, diberi Fizah melaburkan sebanyak RM1,800 ke dalam satu amanah saham. Dividen yang diterimanya ialah 3% setahun. Hitung jumlah wang pelaburannya selepas setahun. Jika dilihat di sini, terdapat satu lagi perkataan atau terma iaitu dividen. Apa itu dividen? Dividen ialah nama lain bagi faedah yang diberikan oleh institusi kewangan tertentu. Kita kembali semula kepada contoh yang ketiga. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Okey, mudah saja. Kita lihat semula soalan.
Fiza melaburkan RM1,800 ke dalam satu amanah saham. Dia melaburkan atau dia menyimpan lah, maksudnya macam tu lah lebih kurang. Okey, kemudian dividen. Dividen seperti kita lihat paparan tadi, dividen bersamaan juga dengan faedah. Dividen tu ialah nama lain bagi faedah. Jadi kita perlu cari dividen ataupun kita perlu cari faedah. Samalah tu. Okey, dividen yang diterimanya ialah 3% setahun ataupun faedah yang diterimanya ialah 3% setahun. Jadi seperti biasa, ayat yang kedua ni sangat-sangat membantu kita. Diberi dividen yang diterima 3% setahun. Jadi kita perlu cari terlebih dahulu dividen. Kita kira dividen dia. Kita tulis kat sini dividen. Dividen ataupun apa tadi? Faedah. Sama je. Okey, dividen diberi 3% setahun. Jadi kita keluarkan 3%, tukarkan dia dalam bentuk pecahan. 3% bersamaan dengan 3/100. Kemudian kita darabkan. Darabkan dengan berapa yang dilaburkan? RM1,800. RM1,800. Jadi dividen 3% tahun, 3/100 darabkan dengan dilaburkan wangnya sebanyak RM1,800. Seperti biasa, kita hapuskan sifar, kita potong sifar, potong satu atas, potong satu bawah. Boleh potong lagi. Potong satu lagi atas, potong satu lagi di bawah. Jadi tak ada sifar dah. Yang tinggal 3 darab 18 sahaja dekat sini. Jadi cikgu terbalikkan dia. Cikgu ambil RM18. Cikgu darabkan dengan berapa ni? 3. 3 darab 18 ataupun 18 darab 3. Selesaikan. 8 darab 3, sifar 3, kita akan dapat 24. 1 darab 3, kita akan dapat 3. Jangan lupa tambah dengan 2. Kita akan dapat 5. Jadi tulis kat sini simbol RM. Jadi hasilnya adalah RM54. 3 darab RM18, kita akan dapat hasilnya ialah RM54. Tulis kat sini RM54. Per berapa ni? Per 1. Jadi RM54 per 1, RM54. Bahagi dengan 1, kita akan dapat hasilnya juga RM54. Apa maksud RM54 ni? RM54 ni ialah dividen yang diterima hasil pelaburan Fiza sebanyak RM1,800 tadi. Maksudnya Fiza simpan atau laburkan RM1,800 dan dia akan dapat duit tambahan sebanyak RM54 hasil tadi pelaburan dia. Okey, settle. Sekarang kita lihat apa soalan nak. Soalan. Hitung jumlah wang pelaburannya. Jumlah wang pelaburan. Jumlah wang pelaburannya selepas setahun. Maksudnya apa sekarang ni? Kita perlu cari jumlah yang Fiza ada selepas mendapat dividen. Cari jumlah dia. Dalam masa setahun, Fiza tadi menyimpan RM1,800 asal dia. Melaburkan RM1,800. Kemudian Fiza menerima dividen. Tertambahkanlah. Berapa banyak? Dia dapat RM54 wang tambahan iaitu dividen selepas melabur duit tadi. Sekarang kita cari jumlah dia. Berapa hasil jumlah wang Fiza? Sifar tambah 4, dia dapat 4. Sifar tambah 5, 5. Sini dapat 8. Sini jadi 1 lah. Jadi RM. Kita lihat kembali di sini. RM1,800 ni ialah wang pelaburan yang dilaburkan asalnya. Kemudian dia mendapat dividen ataupun kita panggil tadi apa? Faedah. Wang tambahan RM54. Jadi sekarang ni jumlah hasil wang yang ada pada Fiza sekarang ini selepas dia melabur ialah RM1,854. Termasuklah dividen yang diterima. Contoh 4. Denny memenangi wang RM3,000 dalam suatu pertandingan. Ibunya melaburkan wang tersebut ke dalam amanah saham untuk pendidikannya kelak. Pelaburan itu mendapat dividen sebanyak 9%
setahun. Berapakah jumlah wang simpanan Danny hasil daripada pelaburan itu selepas setahun? Okey, lihat kembali soalan. Okey, Danny ada RM3,000 hasil memenangi wang dalam pertandingan lah Okey, ibunya mengambil wang tersebut dan melaburkan ke dalam amanah saham. Okey, kemudian pelaburan itu tadi mendapat dividen sebanyak 9% setahun. Jadi kesimpulan dekat sini, RM3,000 ni hasil kemenangan tadi dilaburkan ke dalam amanah saham dan mendapat dividen sebanyak 9% setahun. Okey, kita lihat ayat yang ni pelaburan itu mendapat dividen sebanyak 9% setahun. Dekat sini kita boleh selesaikan terlebih dahulu iaitu dividen 9% setahun. Okey, kita tulis kat sini dividen. Kita kira berapa dividen yang Danny dapat hasil daripada pelaburan tadi. Okey, 9% kita tukarkan kepada bentuk pecahan 9/100. Okey, kita darabkan dengan jumlah wang yang dilaburkan. Wang yang dilaburkan ialah RM3,000. RM3,000. Okey, seperti biasa, kita boleh potong sifar. Okey, sebab banyak sifar dia ni. Kita potong atas satu, bawah satu pasangan dia. Okey, boleh potong lagi. Hati-hati sifar banyak ni. Potong satu lagi atas dan potong satu lagi di bawah. Okey, kemudian yang ini atas ada sifar lagi. Tak boleh potong. Jangan potong sebab bawah tak ada lagi pasangan dia. Dah habis dah. Jadi biarkan. Okey, yang tinggal sekarang ni 9. Kita darabkan dengan RM30 sahaja. Kita balikkan. RM30 cikgu darabkan dengan 9. Okey. Kita dapat hasil dia sifar darab 9 sifar 3 darab 9 27. Okey, jadi tulis RM kat depan. Okey, jadi kita dapat RM270. Okey, 9 darab RM30 hasilnya ialah RM270. Okey, per bawah ada 1 jadi 270. Bahagi dengan 1/1 hasilnya kita akan dapat juga RM270. RM270 ni merupakan dividen ataupun faedah yang akan Danny dapat hasil daripada pelaburan atau simpanan dia iaitu RM3,000. Maksudnya dia simpan atau melaburkan RM3,000 dan dia dapat duit tambahan hasil daripada pelaburan tadi iaitu RM270. Okey, soalan. Berapakah jumlah jumlah wang simpanan Danny hasil daripada pelaburan tadi selepas setahun hujung tahun lah Okey, jadi kita perlu cari jumlah wang Okey, seperti biasa. Yang dilaburkan asalnya berapa? RM3,000. Ni mula-mula tadi duit yang dilaburkan. Awal-awal tadi RM3,000. Kemudian selepas dilaburkan, okey, dia dapat dividen atau faedah. Wang tambahan diterima sebanyak RM270. Jadi, berapa jumlah wangnya selepas melabur tadi? Okey, kita perlu tambahkan dia. Okey, sifar kita akan dapat sifar lah. Sifar tambah 7, sifar tambah 2, 3. Kita turunkan 3. Okey, dapat RM. Okey, jadi dekat sini kita dapat jumlah RM3,270. Hasil daripada, asalnya dia melaburkan sebanyak RM3,000 sahaja. Kemudian dapat dividen, wang tambahan, hasil pelaburan tadi RM270. Jadi sekarang ni jumlah terkumpul, wang simpanan Danny selepas dia melabur ialah RM3,270 termasuklah dividen yang diterima. Sekian pelajaran kita pada hari ini iaitu peratus dalam simpanan dan pelaburan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.